عذاب النار. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Alhamdulillah. Pertamanya kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat sama-sama lagi pada dalam kelas kita. Okey, jadi sebagaimana yang telah saya maklumkan dalam grup kita, pagi ini kita akan sentuh tajuk yang ke 14 ataupun pelajaran yang ke-14, iaitu beriman kepada hari akhirat. Saya mula ingatkan Ustazah Latifah dia dia buat sambungan untuk kelas pengurusan jenazah, tapi nampaknya pada hari ini dia tukar ke tajuk akidah. Jadi tak apalah, untuk pengurusan jenazah nanti kita akan sentuh sambungannya pada minggu hadapan kot, sebab kita duk selaraskan antara 3 kelas ni. Okey. Jadi yang menyediakan bahan-bahan apa semua Ustazah Latifah yang buat. Jadi saya follow saja apa yang Ustazah Latifah yang buat. Jadi sebab tu baru ni minggu lepas 2 tajuk yang dibuat tu telah kita sentuh sebelum ni kan. Dan kelas saya dah sentuh. Cuma kelas 3M dengan 3L belum disentuh lagi. Jadi kita follow je apa yang dibuat oleh Ustazah Latifah. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sentuh hari kiamat. Okey. Saya rasa semua orang dah faham dah apa yang dikatakan dengan hari kiamat kan. Tak ada yang tak tahu hari kiamat. Kecuali kalau dia tak ada belajar langsung kan. Duduk dalam hutan ataupun duduk dalam gua saja. Jadi yang jenis-jenis macam tu memang dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Jadi kita yang orang belajar ni insya-Allah sedikit sebanyak kita tahu juga apa yang dikatakan dengan hari kiamat. Okey. Suka saya ingatkan kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan terus sahaja ajukan pada saya, sebut je. Okey, tak perlu tunggu sampai ke akhir kelas kita. Terus je tanya. Okey, terus sahaja tanya. Okey. Ada pula. Nampak tak apa yang saya nak paparkan? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey, bidang akidah pelajaran yang ke-13, iaitu beriman kepada hari akhirat. Okey, apa dia maksud dengan hari akhirat? Maksudnya beriman kepada hari akhirat maksudnya meyakini akan kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta. Yakin dalam hati kita lah. Okey, kita kena yakin bahawa akan tiba satu masa nanti alam ini akan berlaku kehancuran, akan dihancurkan oleh Allah SWT. Bukan setakat hancur saja, selepas dihancurkan oleh Allah Ta'ala akan bangkitkan semula. Okey, kebangkitan semula yang kekal abadi. Bila dah dihancurkan, dibangkitkan semula. Bila kita dibangkitkan selepas hari kehancuran nanti, kita akan kekal abadi, hidup selama-lamanya. Sama ada dia masuk syurga ke, dia masuk neraka ke, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Untuk menerima balasan sama ada ke syurga ke atau ke neraka. Habis macam mana pula kalau dah masuk neraka kan? Kena bakar, kena balon apa semua. Macam mana? Dia di dalam neraka nanti dia akan mati hidup. Bila dia kena balon, kena bakar, dia mati. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan balik untuk rasakan seksa dalam neraka. Jadi dia mati hidup. Kalau dalam syurga dia akan kekal abadi lah. Dia akan hidup selama-lamanya. Okey. Dalilnya ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, okey, berdasarkan ayat ni kita kena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, kepada Allah dan Rasulnya. Okey, Rasulnya maksudnya siapa kat situ? Siapa tahu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bagus. Okey, maksudnya Rasul kat situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, iaitu kitab yang diturunkan kepada siapa? Kepada siapa kitab itu diturunkan? Kepada Nabi Muhammad lah. Okey, kepada Nabi Muhammad lah. Betul, bagus. Okey, iaitu kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang diturunkan sebelumnya apa dia? Kepada nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad. Contohnya? Kitab Injil, Taurat. Okey, bagus. Okey. Kitab Injil, Taurat. Okey, Injil kepada siapa? Kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa, bagus. Okey. Taurat? Kitab Taurat kepada Nabi apa? Taurat. Okay, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan satu lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud. Okey. Okey, jadi banyak nama-nama yang Allah Taala berikan kepada untuk hari akhirat ni. Yang pertama sekali Yaumul Qiyamah. Okey, Yaumul Qiyamah wa kulluhum atihi yaumul qiyamati farda. Okey, yang keduanya Yaumuddin. Yaumuddin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Okey. Banyak yang ketiga ni Yaumul Ba'ts. Okey, kenapa dinamakan Yaumul Ba'ts? Iaitu hari kebangkitan. Hari dibangkitkan kepada yang dibangkitkan manusia dan jin. Okey, untuk menerima pembalasan di hari akhirat nanti. Okey, seterusnya Yaumul Hisab. Okey, Yaumul Hisab iaitu hari perhitungan. Hisab tu perhitungan. Okey. Terusnya Yaumul Khuruj. Okey, Yaumul Khuruj iaitu hari keluar. Keluar daripada mana? Okey, hari keluar ni maksudnya hari dikeluarkan daripada kubur masing-masing. Okey, kubur masing-masing. Kita bila mati kita dimasukkan dalam kubur kan. Jadi bila hari akhirat nanti kita akan dibangkitkan daripada dari kubur-kubur kita. Okey, sebab itu dinamakan sebagai Yaumul Khuruj, iaitu hari yang dikeluarkan daripada kubur-kubur. Okey, seterusnya Yaumul Hasrah. Okey, Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah ni maksudnya penyesalan. Okey, maknanya kalau orang tu dia masa hidup di dunia tidak melakukan dia hidup di dunia dia melakukan perkara-perkara munkar, perkara-perkara yang Allah Taala benci. Jadi bila dibangkitkan nanti dia akan rasa menyesal. Menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Sebab apa? Sebab masa kat dunia dulu dia tak buat benda-benda yang baik. Okey, dia tak buat benda yang Allah Taala suruh. Jadi kat sana esok dia menyesal. Dia minta Allah Taala kembalikan semula ke dunia. Tapi mana boleh? Bila dah bangkit pada hari akhirat nanti dah tak boleh lah nak kembali semula ke dunia. Sebab tu dinamakan sebagai Yaumul Hasrah, iaitu hari penyesalan. Okey, sesal sebabkan tak buat benda yang Allah Taala suruh. Okey, seterusnya Yaumul Fasli. Okey, Yaumul Fasl. Okey, Yaumul Fasl ni maksudnya hari yang di mana pada hari tersebut diputuskan hukum, dijatuhkan hukum. Okey, dijatuhkan hukum.
Yang mana buat baik, yang mana pahala banyak masuk syurga. Yang mana pahala sikit, dosa pula yang banyak dia masuk neraka. Jadi itu adalah dinamakan sebagai yaumul fasli, hari yang dijatuhkan penghukuman. Yaumul jam'i. Okey, yaumul jam'i, hari perhimpunan. Okey, pada hari kiamat nanti akan dihimpunkan semua manusia. Start daripada kejadian Nabi Adam, start daripada Nabi Adam diciptakan sehinggalah kepada manusia yang terakhir meninggal. Sehingga manusia yang terakhir meninggal dunia. Okey, iaitu pada hari dihancurkan alam semesta ni. Okey, jadi berapa bilion, triliun ke berbilion-bilion ke tak tahulah kan. Daripada manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah ke manusia yang terakhir dimatikan oleh Allah SWT. Okey, dihimpunkan di padang mahsyar. Okey. Terusnya dinamakan Yaumul Khulud. Okey, Yaumul Khulud iaitu hari yang sejahtera. Okey. Terusnya Yaumul Wa'id iaitu hari yang dijanjikan. Okey, hari yang dijanjikan. Yaumul Wa'id. Okey, Allah Taala berjanji dah, lama dah. Start daripada Nabi-Nabi yang terdahulu lagi Allah Taala dah beritahu tentang hari kiamat ni ataupun hari akhirat ni. Okey, cuma kita je ambil tahu dengan tidak je saja. Okey. Perkara yang berkaitan dengan hari akhirat iaitu yang pertama sekali ada yang pahala. Okey, ada yang pahala iaitu ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Taala kepada orang yang beriman yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Patuh perintah Allah Taala dapat pahala. Tinggalkan larangan Allah Taala dapat pahala. Tinggalkan larangan Allah Taala dapat pahala. Kalau kita sembahyang 5 waktu, insya-Allah dapat pahala. Kita tinggalkan judi, kita dapat pahala. Jadi itu pahala. Okey, jadi dalil nakli seperti berikutlah. Okey. Okey. Seterusnya perkara yang kedua, dosa. Okey. Berapa banyak dosa yang kita lakukan pada hari ini. Start daripada buka mata sehinggalah kita pejamkan mata. Sama ada dosa yang kita sedar ataupun kita yang kita tak sedar. Apa dia dosa? Iaitu balasan buruk. Okey, ingat dosa balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Taala kepada orang yang melanggar larangannya. Okey, Allah Taala larang daripada melakukannya, tapi kita buat. Itu dapat dosa. Dan meninggalkan perintah wajibnya. Allah Taala suruh kita sembahyang 5 waktu, kita tak buat. Jadi kat situ dapat dosa. Okey. Ada dosa kita yang kita sedar, ada yang dosa yang kita tak sedar. Okey. Okey. Allah Taala akan siksa siapa yang buat dosa. Okey, yang melakukan dosa, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Taala dan meninggalkan perkara yang Allah Taala perintahkan. Okey. Seterusnya dosa ni terbagi kepada dua, iaitu dosa besar dengan dosa kecil. Okey, dosa besar dan dosa kecil. Okey, contoh dosa besar. Siapa boleh bagi? Berzina. Lagi? Lagi dosa besar. Tinggal solat. Tinggalkan solat. Tinggalkan solat tu sebenarnya dosa besar tau. Okay? Tinggalkan solat tu sebenarnya dosa besar. Jadi kalau kita pernah tinggalkan solat, kenalah bertaubat cepat-cepat. Okay? Lagi dosa besar lagi? Selain berzina, selain tinggalkan solat. Minum arak. Minum arak tu pun dosa besar. Berjudi dosa besar. Okay? Lagi apa lagi?
Banyak lagi lah. Tinggalkan apa nama puasa di bulan Ramadan. Tanpa apa-apa sebab. Suka-suka tak mahu puasa. Itu pun dosa besar. Okay. Dosa kecil pula. Mencarut. Mencarut. Okay, mencarut, mengejek, okay. Itu semua adalah dosa-dosa kecil. Okay, dosa-dosa kecil. Okay, tapi cuma itulah. Bila dosa-dosa kecil ni, kalau kita tak beristighfar, okay, kalau dosa besar ni wajib kita taubat. Okay, dosa besar wajib kita bertaubat. Okay, dosa-dosa kecil ni kita wajib beristighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim. Okay, insyaAllah Allah Ta'ala bersihkan kita dosa-dosa daripada dosa-dosa kecil. Tapi kalau sekiranya dosa kecil ini kita tak beristighfar, dia akan jadi dosa besar juga sebab dia dah terhimpun banyak kan. Asyik kerja mencarut, mengejek kawan apa semua. Jadi dia akan terhimpun, berkumpul, jadi banyak, jadi macam dosa besar. Okey, jadi perkara yang ketiga iaitu kematian. Okay, hari akhirat ni iaitu kematian. Kalau berlaku je kematian, itu adalah tanda-tanda hari akhirat. Iaitu kematian adalah perpisahan antara roh dan jasad apabila tiba masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey, ada orang tanya, macam mana roh? Siapa boleh jawab? Macam mana bentuk roh tu? Dia ada macam mana? Siapa boleh jawab? Macam mana bentuk roh ni? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Memang pun kita tak tahu. Okey, tak tahu. Dan Allah Ta'ala pun tak ceritakan kepada kita roh ni bentuknya macam mana. Yang pastinya roh ni duduk dalam tubuh badan kita kan. Tapi apabila roh ni keluar daripada jasad kita, iaitu keluar daripada ubun-ubun kita, atau ubun-ubun kat sini. Okey. Roh akan keluar daripada ubun-ubun. Sebab tu bila orang meninggal, okay, dia akan sejuk bermula daripada ujung kaki. Okay, dia sejuk sampai last sekali ikut kepala. Dia akan keluar daripada ubun-ubun kita ni kat sini. Kat sini. Okay. Apabila tiba masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey, kita tak tahu bila kita mati kan. Kita tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan setiap insan ada tempoh hidup dia. Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Okey, Habis Saruan bin Ros, engkau punya hidup engkau setakat sini. Apa lagi? Hakimi, kau punya hidup engkau ni setakat sini. Setelah Allah Ta'ala tetapkan di Lauh Mahfuz lagi. Okey. Jadi bila tiba masanya, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat apa untuk mencabut nyawa. Malaikat apa? Malaikat apa yang akan mencabut nyawa benda yang hidup ni? Malaikat Israfil kan? Malaikat apa? Israfil. Malaikat Israel. Okey, malaikat Israel. Okey, kalau malaikat Israfil ni kerja dia meniupkan sangkakala. Sangkakala pertama semua mati, sangkakala yang kedua semua hidup. Sangkakala ni macam orang kata macam trompet Okey, macam trompet, tapi bukan trompet. Tapi nak bagi nampak macam gambarannya, macam tu lah. Okey, Israfil ni dia meniupkan sangkakala. Sangkakala pertama semua makhluk yang bernyawa akan mati, dan sangkakala yang kedua semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula. Okey, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan didatangi dengan kematian. Okey. Terusnya alam barzakh. Okey, alam barzakh. Alam barzakh ni dengan kata lain alam yang memisahkan antara alam pemisah yang berada di antara alam dunia dengan alam akhirat. Okey, dengan kata lain alam kubur lah. Okey, dengan kata lain alam kubur. Okey. Bila seorang itu mati, rohnya akan ditempatkan di dalam alam barzakh, iaitu alam kubur.
la'alli a'malu salihan fima tarak kalla inna kalimatun huwa qaiduha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Jadi berapa lama kita akan berada di dalam alam kubur ataupun alam barzakh, iaitu sehinggalah ke hari akhirat nanti, sehingga hari kita dibangkitkan nanti. Sehingga hari kita dibangkitkan nanti. Kalau orang tu meninggal dunia masa zaman Nabi Adam, lamalah dia duduk dalam alam barzakh. Kalau orang tu dia meninggal dunia dan dekat-dekat dunia ni ataupun alam ni dimusnahkan, jadi tak ada lah dia lama duduk dalam alam barzakh. Tak kira dia mati kat mana, dekat mana dia kebumikan, dia tetap akan melalui alam barzakh. Di dalam alam barzakh lah dia akan ditunjukkan dia ni akan ke mana, ke syurga ke neraka. Dalam alam kubur lagi Allah Ta'ala dah tunjukkan ke mana kita akan pergi selepas dibangkitkan nanti. Ada nak tanya setakat ni? Okey. Terus yang kelima, tanda-tanda hari kiamat. Okey, tanda-tanda hari kiamat. Allah Ta'ala rahsiakan bila akan berlaku hari kiamat. Kita tak tahu bila akan berlakunya hari kiamat. Okey, tapi Allah Ta'ala jelaskan tanda-tanda hari kiamat melalui hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah Ta'ala dia tak beritahu kita bila, tapi Allah Ta'ala beri tanda-tanda dia. Okey, beri tanda-tanda dia. Tanda-tanda hari kiamat. Iaitu ada yang tanda-tanda besar dan ada yang tanda-tanda kecil. Okey, tanda-tanda besar iaitu tanda yang hampir berlakunya kiamat. Okey, itu kalau tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda sebelum berlakunya tanda-tanda besar yang akan berlaku hari kiamat. Okey. Jadi tanda-tanda besar. Yang seterusnya, okey, tanda-tanda kecil dulu. Okey, tanda-tanda kecil. Kejahilan berleluasa. Okey, kejahilan berleluasa. Ramai orang bodoh. Orang yang tak nak belajar. Jadi itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Okey, iaitu tanda-tanda kecil. Bukanlah tanda-tanda besar kan. Bila ramai orang bodoh, orang yang tak nak belajar, itu adalah tanda-tanda kecil. Okey, kejahilan berleluasa. Yang keduanya, kurangnya bilangan ulama Islam. Okey, macam mana kurangnya bilangan ulama Islam? Siapa tahu? Macam mana? Yang ustaz-ustaz yang terkenal-terkenal banyak meninggal dunia. Meninggal dunia. Okey, ustaz-ustaz ataupun orang alim ulama ni ramai meninggal dunia. Dan mereka ni meninggal dunia tanpa pengganti. Tak ada orang yang dapat menggantikan keilmuan yang ada. Okey, tak ada orang yang dapat menggantikan sebagaimana ilmu yang ada pada ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Okey, macam-macam lah. Okey, ulama-ulama yang terkenal, Syekh Ramadan Al-Buti, iaitu kena bom. Okey. Jadi ketokohan Syekh Ramadan Al-Buti ini pun tak ada yang dapat menandingi ketokohannya. Tak ada orang yang dapat menandingi ketokohannya. Okey. Jadi kurangnya bilangan ulama dengan yang dimatikan ulama-ulama tersebut. Allah Ta'ala matikan ulama-ulama tersebut. Okey. Yang seterusnya, tersebarnya arak dan penzinaan. Okey. Sekarang ni mana tempat kita tak jumpa arak? So banyak tempat kita mudah saja jumpa arak kan. Paling senang sekali kat mana? Paling senang dekat 7E je kan. 7E semua ada arak. Habis 7-Eleven ada arak. Okey. Dekat mana? TMG pun ada arak. Cuma arak dekat sini dia mahal lah sikit. Sebab dia ada cukai, dia kena cukai. Tapi dekat Langkawi, tempat yang tak ada cukai, agaknya murah je. Harganya lebih kurang macam harga air tin biasa yang kita beli, Yos ke, FNN ke kan. Jadi agak kat Langkawi tu sebabkan Langkawi ni dia pulau bebas cukai. Jadi agaknya murah. Okey. Harganya macam harga air tin FNN ataupun Yos ke. Ataupun apa-apa air tin lah yang kita biasa minum.
Jadi senang sangat dapat arak. Itu tanda kecil. Dan perzinaan. Okey, dan perzinaan. Okey. Perzinaan ni mana-mana kita selalu dengar kan. Selalu dengar bila ada orang buang anak kan. Itu tanda perzinaan lah. Okey. Perzinaan berlaku. Jadi perzinaan berlaku di mana-mana sahaja. Bila-bila. Dekat sekolah kita pun kita ada dengar juga. Okey, tak mahu sebut nama lah kan. Tapi ada berlaku perzinaan di kalangan pelajar-pelajar kita. Jadi itu adalah tanda kecil hari kiamat. Okey, banyaknya bangunan pencakar langit. Okey. Kita ambil dekat je lah kan. Ambil dekat je. Okey, dekat Kuantan lah. Kuantan. Adanya menara apa nama menara tu? Siapa boleh tahu? Saya tak ingat nama menara tu. Teruntung. Menara Teruntung. Ataupun ada satu nama dia 808 ke 888, saya tak ingat. Okey, tu adalah bangunan pencakar langit. Okey, bila orang berlomba-lomba mendirikan bangunan pencakar langit. Kalau kita tengok dekat jauh sikit lah, dekat Kuala Lumpur kan, mana ada tempat yang tak ada bangunan tinggi-tinggi, semua bangunan tinggi-tinggi. Tu banyak. Okey. Lebih jauh sikit lagi, kita pergi ke Mekah kan, ada pula menara jam yang tinggi. Okay, lebih tinggi daripada Masjidil Haram tu sendiri. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Okay, negara Arab dipenuhi dengan pohon yang menghijau. Okay, negara Arab dipenuhi dengan pohon yang menghijau. Contohlah kan. Okay. Kalau kita pergi haji, kita haji, antara rukun haji kita kena wukuf di Arafah. Okey, wukuf di padang Arafah. Okey, padang Arafah ni pada zaman Nabi dulu tak ada sebatang pokok pun, haram, tak ada pokok. Tapi zaman sekarang, masa saya buat haji tahun 99 dulu pun dah ada pokok dah di padang Arafah. Sama sekarang ni kan, tahun dah 2021 ni, lagilah banyak pokok dekat padang Arafah. Jadi bila banyak pokok di negara Arab tu pun adalah antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, siapa nak tanya? Boleh tanya. Kalau nak tanya tu saya tanya Kimi. Okey. Kalau tak ada saya teruskan. Okey, orang jahil menjadi pemimpin. Tak ada kelayakan, tak belajar sampai ke universiti pun, belajar setakat PMR ataupun SRP ataupun PT3 je. Tapi dia angkat sebagai pemimpin. Contoh sebagai adun ke, ahli Dewan Undangan Negeri ke, ataupun sebagai ahli parlimen ke, ataupun sebagai esko kerajaan negeri ke, ataupun sebagai menteri besar ke, ataupun sebagai Perdana Menteri ke. Dia tak ada kelayakan akademik pun. Belajar tak seberapa kan, setakat PMR, setakat SRP, setakat PT3 ataupun paling teruk sekali setakat UPSR saja, ataupun UPSR pun tak ada. Tapi jadi pemimpin. Tapi benda-benda ni memang berlaku sebenarnya. Cuma kita tahu dengan tak tahu je. Memang berlaku. Okey. Kalau dulu-dulu lah, sekarang ni saya rasa mungkin dah kurang sikit lah kot. Okey. Orang jadi esko kerajaan negeri tu setakat UPSR je. Setakat UPSR je boleh jadi esko kerajaan negeri. Jadi orang yang macam ni bukanlah kita kata setakat UPSR tu tak ada ilmu, jahil. Tidaklah kan. Tapi maknanya dari segi bila kita katakan UPSR tu rendah sangat lah kan pencapaian akademik ni. Tak patut. Apa dia? Tak patut lah orang macam itu kan. Tak patut lah. Kenalah cari orang yang berilmu untuk jadi pemimpin. Kena cari orang yang berilmu. Okay. Yang paling tak best sekali bila ada orang yang orang yang tak belajar agama mana pun, tak belajar kata dalam perkhususan bidang agama pun boleh jadi tok imam kan. Boleh jadi tok imam masjid ke, imam surau ke. Bukanlah kita katakan dia tak boleh langsung jadi tok imam, boleh.
Dari segi kalau dia ada orang kata ilmu dari segi tajwid tu boleh. Cuma kalau ada orang yang lebih baik kan, ada orang yang lebih baik, orang yang memang betul-betul belajar agama, belajar kat sekolah agama ke, ataupun belajar setakat diploma pengajian agama ke, ataupun belajar kat universiti balik daripada Universiti Al-Azhar ke, Jordan ke, mana Universiti Madinah ke. Jadi kadang-kadang orang tu setakat baca meter je. Baca meter apa nama TMB kan, baca meter literate. Tiba boleh jadi tu imam. Ini kisah dekat kampung saya lah. Kisah dekat kampung saya. Dia masa dia bekerja tu, dia bekerja baca meter je. Baca meter literate. Tiba boleh jadi tu imam. Jadi tak patutlah. Kenalah cari orang yang berilmu. Okay. Jadi antara tanda kecil hari kiamat iaitu orang jahil menjadi pemimpin. Okey, seterusnya berlakunya pengkhianatan. Okey, pengkhianatan. Khianat ni selalu berlaku. Okey, zaman sekarang ni kan. Orang yang patut menjadi pemimpin dikhianati. Okey, dikhianati. Macam-macam lah khianatnya. Tarik sokongan ke apa ke, itu adalah pengkhianatan. Okey, adalah pengkhianatan. Okey, jadi pengkhianatan ni sebenarnya adalah satu dosa juga sebenarnya. Dia adalah satu dosa. Sebab tu bila dalam khianat ni, dalam bab khianat ni, dia tak ada keberkatan. Okey, tak ada keberkatan. Buatlah macam mana sekalipun, tapi disebabkan apa yang dilakukan itu adalah satu perbuatan khianat. Okey, tak kira lah khianat kepada siapa kan. Khianat pada rakyat ke, khianat kepada pengundi ke, khianat pada orang kampung ke, khianat kepada siapa-siapa lah. Okey, benda-benda khianat ni tak akan ada keberkatan. Buatlah baik macam mana pun, memang tak akan jadi baik. Maknanya apa yang dilakukan tu tak akan selesai dengan baik. Tak akan selesai dengan baik. Okay? Jadi jangan berlaku khianat. Okay? Jangan berlaku khianat. Okay? Antara tanda-tanda orang munafik adalah khianat. Itu antara tanda-tanda orang munafik. Okey. Apa nama tu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, saya lupa. Okey. Allah, saya ingat, saya lupa. Tapi ada hadis ni yang sebut bahawa tanda-tanda orang munafik adalah melakukan pengkhianatan. Melakukan pengkhianatan. Okey. Seterusnya banyak berlaku peperangan. Okey, banyak berlaku peperangan. Kat mana berlaku peperangan sekarang ni? Siapa tahu? Palestin. Kat Palestin. Lagi? Syria. Lagi? Gaza. Gaza Palestin. Okey, lagi? Baru-baru ni perang Azerbaijan, bagus. Okey, Azerbaijan. Okey, dan banyak lagi tempat lah. Okey, Gaza, Syria, di Iraq sendiri. Okey, Iraq sendiri masih lagi berlaku peperangan. Di Azerbaijan. Lepas tu di negara-negara Afrika dekat Somalia. Dekat Somalia tu, tempat-tempat tu memang sentiasa berlaku peperangan dan tak selesai lagi. Macam Syria tu dah masuk 10 tahun dah berperang, tak selesai lagi. Okey, tak selesai lagi. Benda ni asalnya tak adalah teruk sangat. Tapi bila ada yang cucuk jarum kan, jadi maka berlakulah peperangan. Okey. Jadi bila berlaku peperangan ni, apa industri yang paling beruntung sekali masa di medan perang? Apa barang yang paling laku? paling dicari-cari di medan perang ni? Senjata. Senjata, bagus. Senjata. Jadi bila berlaku peperangan, orang akan cari senjata. Akan cari machine gun, akan cari senapang, akan cari peluru berpandu, cari bom. Jadi orang yang syarikat-syarikat yang menyediakan senjata ni yang buat untung. Sebab tu kadang-kadang kita dapat dengar
kita dengar apa nama tu, peperangan ni dicipta. Okay, peperangan ni dicipta. Sebab apa dicipta? Untuk melariskan. Untuk melariskan apa nama senjata-senjata yang dibuat. Okay, untuk melariskan senjata yang dibuat. Kalau tak ada berlaku perang, siapa nak cari? Siapa nak cari peluru? Tak ada orang nak cari peluru saja-saja kan. Jadi orang cari peluru ni untuk menembak. Nak nembak kat mana? Kat medan perang ke? Kat medan perang. Jadi kalau tak ada perang, macam mana nak menembak? Macam mana nak menembak? Okay. Kalau setakat nak buru, apa butir peluru yang kita gunakan kalau kita nak buru kan. Kalau kat Malaysia ni kena ada lesen lah. Ada lesen apa, guna pegang ataupun simpan guna senjata api. Kalau tak ada lesen, salah dari segi undang-undang Malaysia. Silap-silap boleh kena hukum gantung. Ingat tu. Kalau tak ada apa, kalau pegang ataupun simpan senjata api tanpa lesen, silap-silap boleh kena hukum gantung sampai mati. Okey. Okey, seterusnya tanda-tanda besar hari kiamat. Okey. Munculnya Imam Mahdi, iaitu daripada keturunan Nabi SAW yang akan memimpin umat Islam. Namanya macam nama Nabi Muhammad SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah, daripada keturunan Rasulullah sendiri. Okay, daripada keturunan Rasulullah sendiri. Okay. Siapa dia? Kita tak tahu. Dah lahir ke belum ke, bila ni nak lahir ke, itu kita tak tahu bila. Okay. Cuma adalah tanda-tanda dia akan mengisytiharkan diri dia sebagai Imam Mahdi dan dibayat oleh ulama di dalam kota suci Mekah. Okey, di dalam kota suci Mekah, lebih spesifik lagi, dibayat ataupun disumpah setia di apa nama, di ruang tawaf di dalam Masjidil Haram. Okey, siapa dia kita tak tahu. Dah lahir ke belum ke? Ada yang dakwa dah lahir dah. Wallahu alam, kita tak tahu. Okey, kita tak tahu. Tunggu je lah. Okey, kita tunggu saja. Dan kita yakin akan lahir Imam Mahdi. Okey, seterusnya keluarnya Dajjal. Okey, keluarnya Dajjal. Okey, iaitu dia ni mengaku dirinya sebagai Tuhan yang menyesatkan manusia. Dekat daya dia ada kaf fa ra. Okey, kaf fa ra, iaitu kafarah. Kufur ataupun kafir. Okey, kafir. Okey, Dajjal ni Allah Taala, Rasulullah beritahu tanda dia senang je. Dia ni buta, matanya satu saja. Sebelah mata lagi buta. Okey, sebelah mata lagi dia buta. Okey, dia kelik satu mata saja. Okey, jadi Allah Taala berikan dia banyak kelebihan. Dia beri pada Dajjal ni banyak kelebihan dan banyak tipu hilah dia. Okey. Dajjal ni kelebihan dia antaranya dia boleh hidupkan orang mati. Okey, dia boleh hidupkan orang mati. Ya, sebenarnya bukan dihidupkan pun. Okey, bukan dia yang hidupkan orang mati. Dia hidupkan orang mati itu dengan cara syaitan duduk dalam badan orang mati itu dan hidup semula. Okey, dan hidup semula. Itu cara dia. Cara dia hidupkan orang mati. Okey. Ataupun disembuhkan penyakit. Dia menyembuhkan penyakit. Lagi apa lagi? Dia Dajjal ni Allah Ta'ala beri kelebihan dia mengalihkan hujan. Ada tempat kena hujan, ada tempat dibiarkan kering kontang. Ada tempat jadi kering kontang, jadi tandus. Jadi itu kelebihan Dajjal. Allah Ta'ala beri pada Dajjal. Okey. Jadi agak-agak lah kan. Kalau kita contohlah kan, tiba-tiba dia Dajjal ni bunuh keluarga kita yang terdekat. Okay, kalau bunuh keluarga kita yang terdekat. Lepas tu dia janji. Okay, dia janji kalau kita sembah dia akan hidupkan semula ahli keluarga kita yang dibunuh. Agak-agak kita terpedaya ke tak dengan pujuk rayu dia macam tu? Dengan tipu hilah dia macam tu? Ustaz. Ya. Masa dia kan contoh masa belajar datang nanti kan, kita macam sedar ke dia macam boleh jadi macam dia macam boleh santau macam itu, macam kita macam jadi pana-pana je betul ikut dia ke kita sedar? Dia tengok pada apa nama tu, pada ilmu yang ada pada kita lah. Pengetahuan yang ada pada kita dan keimanan kita pada Allah Ta'ala.
Kalau kita yakin bahawa segala uh, hidup mati ini ditentukan oleh Allah Ta'ala, jadi kita tidaklah mengakui akan ketuhanan Dajjal ni. Okey, kita tak akan mengakui ketuhanan Dajjal. Okey, walaupun dijanjikan macam-macam kan. Dijanjikan untuk hidupkan mak ayah kita semula, nak hidupkan abang kakak kita ataupun saudara mara kita yang lain. Okey. Jadi itu sebenarnya itu berdasarkan kepada ilmu yang ada pada kita dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Okay, kalau kita tak ada ilmu, berkaitan dengan akidah ni, berkaitan dengan akidah, kita menganggapkan bahawa Dajjal ni macam Tuhan, jadi maka kita dah kat situ kita dah jadi sesat dan kita akan jadi pengikut Dajjal. Okay, akan jadi pengikut Dajjal. Jadi kalau dia dah jadi pengikut Dajjal, memang takkan bau syurga lagi lah. Memang takkan bau syurga. Okay. Sebab tu untuk mengelakkan kita daripada fitnah Dajjal, kita digalakkan untuk mengamalkan surah Kahfi pada setiap hari Jumaat. Okay. Baca 10 ayat pun tak apalah. Okay. Sama ada 10 ayat awal ke, 10 ayat akhir ke, 10 ayat tengah-tengah ke, jadi tak apa. Okay. Yang penting kita amalkan surah Kahfi tu. 10 ayat sekurang-kurangnya lah. Kalau mampu amalkan satu surah, baca satu surah lagi bagus lah. Okay, lagi bagus. Okay. Ada lagi, Kimi? Tak, faham dah. Okay. Okay, seterusnya turunnya Nabi Isa dari langit. Okay, Nabi Isa ni akan membunuh Dajjal. Mematahkan salib. Apa maksud mematahkan salib? Okey, maksud mematahkan salib ni maksudnya menarik ataupun membawa kembali pengikut mereka-mereka yang Kristian. Okey, mereka-mereka yang menganut agama Kristian untuk menganut agama Islam. Okey, sebab tu Nabi Isa AS ditugaskan untuk mematahkan salib. Okey, sebelum tu dia membunuh Dajjal. Okey, tugas Nabi Isa ni yang pertama bunuh Dajjal. Okey, bukan Imam Mahdi yang bunuh Dajjal, Nabi Isa yang akan bunuh Dajjal. Okay. Yang kedua mematahkan salib. Nabi Isa akan bawa orang Kristian kembali ke agama Islam. Okay, kembali ke agama Islam dan membunuh khinzir. Okay, maksudnya Nabi Isa ni, ajaran Nabi Isa ni daripada dulu lagi sebenarnya mengharamkan makan khinzir, makan babi ni. Okay. Tapi sebabkan ajaran Nabi Isa tu diseleweng, maka orang-orang Kristian ni dia menghalalkan perbuatan makan khinzir atau makan babi. Okay? Dan baginda akan memerintah dunia ini bersama dengan Imam Mahdi. Okay? Dengan aman. Okay. Dekat mana Nabi Isa akan turun dari langit? Okay? Nabi Isa akan turun dari langit di Syria. Lebih spesifiknya di Damaskus, Damsyik. Okey. Kod Inggerisnya Damaskus. Okey. Kalau kod Arabnya Damsyik. Jadi dekat situ Nabi Isa akan diturunkan dari langit. Dekat mana lebih spesifik lagi? Dekat Masjid Umawi di kota Damsyik. Okey, di Masjid Umawi. Dekat Masjid Umawi tu dia ada satu menara putih. Kalau sekarang ni masih ada lagi, walaupun Syria tengah berperang, tapi menara putih dengan Masjid Umawi itu masih lagi apa orang kata tak hancur lah. Okay, tidak hancur. Okay, jadi Nabi Isa akan turun dari menara putih. Dari menara putih di Masjid Umawi. Okay, ini daripada ni lah kata sabda Nabi SAW. Okay. Ustaz ada tak? Ya, teruskan. Ustaz, lepas Dajjal kena bunuh tu boleh bertaubat lagi tak? Boleh bertaubat lagi. Jadi orang yang dah macam tu, kalau orang tu macam dah terpedaya dengan tu, maksud kalau Dajjal dah kena bunuh tu dia boleh kembali semula lah. Boleh kembali semula. Kalau dia hidup lagi lah. Kalau dia hidup lagi. Sebab akan berlaku peperangan ataupun dalam bahasa Arabnya dinamakan sebagai malhamah.
Malhamah Kubra. Okey, Malhamah Kubra, iaitu satu peperangan besar. Dengan kata lain, perang dunia ketiga lah. Dengan kata lain, perang dunia ketiga di antara Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama dengan pengikut-pengikutnya dengan Dajjal. Okey, dengan Dajjal. Okey. Jadi akan berlaku peperangan sehinggalah Dajjal mati dan pengikut-pengikutnya mungkin ada yang mati dan kebanyakannya akan matilah. Okey, dibunuh oleh tentera Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan pengikut Dajjal ni ataupun sebenarnya kebanyakan pengikut Dajjal ni terdiri daripada orang Yahudi. Okey, kebanyakannya terdiri daripada orang Yahudi. Orang Yahudi. Sebab tu Yahudi dia nakkan Palestin tu, sebab dekat situ adalah dijanjikan tempatnya berlakunya peperangan besar yang saya sebutkan tadi, Malhamah Kubra ataupun perang dunia ketiga. Jadi perang dunia ketiga ni semua bangsa akan berkumpul kat sana. Okey, akan berkumpul, ada yang akan mengikut Dajjal dan akan ada yang mengikut Nabi Isa dan Imam Mahdi. Okey. Jadi kalau sekiranya pengikut Dajjal tu ada yang sempat hidup, jadi kalau dia bertaubat bersungguh-sungguh dan mengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa, maka dia macam biasalah, maknanya akan dihapuskanlah dosa dia. Okey, akan dihapuskan dosa dia. Okey. Apa lagi tadi? Okey, seterusnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okey, Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerosakan dan keganasan di muka bumi sehinggalah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Okey, baru saya teringat apa yang saya nak sebut tadi. Jadi tentang Nabi Isa dengan Imam Mahdi ni, dia orang akan menjadi pemimpin dunia selama bertahun-tahun jugalah. Okey, selama bertahun-tahun sehinggalah Nabi Isa diwafatkan, Imam Mahdi diwafatkan. Okey. Bila dah kedua-dua orang hebat ini diwafatkan ataupun dimatikan, okey. Jadi selepas daripada tu umat manusia lepas daripada tu dia akan jadi sesat barat balik. Okey, jadi sesat barat balik. Jadi jadi macam-macam lah, yang asalnya betul-betul beriman, tiba-tiba dia akan jadi kufur semula sebab tak ada orang yang bimbing. Sebab tak ada orang yang beriman tu beriman lah. Okey, jadi dia akan sesat semula. Ada yang sesat semula, yang menjadi tidak beriman. Okey, yang jadi tidak beriman. Sehinggalah timbul tanda-tanda yang paling besar sekali. Okey, tanda-tanda yang paling besar sekali iaitu terbitnya matahari di sebelah barat ke timur. Terbit matahari sekarang ni sebelah timur ke sebelah barat? Barat. Sekarang ni terbit di sebelah timur ke barat? Di sebelah barat. Sekarang? Timur. Sekarang ni terbit di sebelah timur. Okey, akhir zaman nanti bila sebelum dunia ni dihancurkan, matahari akan diterbitkan di sebelah barat. Okey, patutnya sebelah barat ni tempat tenggelamnya matahari. Okey, tapi pada waktu itu akan diterbitkan matahari di sebelah barat. Okey, bila matahari terbit sahaja di sebelah barat, maka kat situ dah tak boleh, dah tertutup pintu taubat. Okey, dah tertutup pintu taubat. Okey, masa tu taubat macam mana pun dah tak diterima lagi dah. Okey, tak diterima lagi dah. Okey. Okey, seterusnya Ya'juj dan Ma'juj. Lupa dapat. Okey, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni
Kita tak tahu sebenarnya siapa dia sebenarnya. ha. Cuma Ya'juj dan Ma'juj ni disebut dalam Al-Quran, okay, dalam 2 kali. Okay, dalam Al-Quran Ya'juj dan Ma'juj disebut 2 kali. Okay, satu dalam surah Al-Kahfi, dari satu lagi tak ingat daripada surah mana, tapi 2 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam surah Kahfi ni disebutkan masa Zulkarnain. Okey, Zulkarnain dia pergi pergi ke suatu tempat, dan tempat kampung tu tak reti cakap, tak dipahami bahasa dia, dan penduduk kampung tu, tempat tu, dia minta Zulkarnain buat satu tembok untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada seberang masuk ke dalam kampung ataupun kawasan penduduk ni. Okey. Jadi bila penduduk tempat tu minta Zulkarnain buat tembok, jadi Zulkarnain pun buatlah satu tembok yang besar untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada buat kerosakan di muka bumi. Okey. Kalau ikutkan kajian-kajian yang terkini lah, kajian yang terkini, yang dikatakan tempat tembok Zulkarnain yang di mana pada zaman Zulkarnain itu adalah di kawasan pergunungan Kaukasia, di Asia Tengah, di Asia Tengah. Jadi itu yang dikatakan lah, itu yang dikatakan. Wallahu alam, Wallahu alam. Dan tembok tu pun kalau ikutkan sekarang ni macam dah roboh dah. Dah roboh dah. Wallahu alam siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang katakan Ya'juj Ma'juj ni adalah kaum Yahudi itu sendiri. Kaum Yahudi itu sendiri. Kaum Yahudi daripada Khurasan. Dari Khurasan. Khurasan ni tempat dia dekat area dalam negara Iran lah sekarang ni. Dalam negara Iran. Dekat Khurasan ni, kalau bukan Khurasan, Isfahan. Di Isfahan. Isfahan ada Yahudi yang menetap di tempat tersebut ataupun di Isfahan. Jadi dikatakan itulah adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu alam, kita tak tahu siapa sebenarnya yang dikatakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pentingnya Ya'juj Ma'juj ni adalah manusia. Adalah manusia. Manusia yang macam mana? Wallahu alam. Wallahu alam. Siapa dia, bangsa mana punya manusia? Bangsa Rusia ke, bangsa Mongol ke, bangsa Tatar ke, bangsa Turki ke, bangsa Eropah ke, wallahu alam, kita tak tahu siapa dia. Yang pastinya akhir zaman ni nanti akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj merosakkan muka bumi Allah Ta'ala. Datangnya Ma'juj ni macam belalang. Pernah tengok tak dalam video ke, dalam YouTube ke, ataupun dalam berita ke, serangan belalang ke satu tempat? Pernah tengok tak? Tak pernah. Tak pernah tak apa, saya cerita. Belalang ni kalau dia serang satu tempat ni, kalau macam kita ni, tempat kita ni banyak pokok kan, bila dia serang, pokok tu jadi apa, tinggal batang je. Tinggal ranting je. Daun habis semua. Clear. Pokok-pokok, tak kira pokok lah. Pokok buah-buahan ke, tanaman kita sayur ke, habis semua dikejarkan oleh belalang. Macam tu lah umpamanya serangan Ya'juj dan Ma'juj. Dia kalau dia datang menyerang, tempat tu jadi padang berkumpul. Clear. Licin. Itu perangai Ya'juj dan Ma'juj. Seterusnya, ni katakan yang saya sebut tadi. Matahari terbit dari sebelah barat. Bila matahari terbit di sebelah barat, maka pintu taubat pun tertutup. Jadi selagi mana matahari tidak terbit di sebelah barat, selagi mana nyawa tak sampai di kerongkong, maka pintu taubat masih lagi dibuka. Masih lagi dibuka. Seterusnya, keluarnya Dabbatul Ard. Dabbatul Ard, iaitu sejenis binatang yang keluar pada waktu duha. Binatang ni peranan dia,
kerja dia bila dia dah keluar nanti, dia akan cop dekat dahi setiap manusia yang dia jumpa. Okey, setiap manusia yang dia jumpa dia akan cop dekat dahi tu, ni mukmin, ni kafir. Ni mukmin, ni kafir. Yang mana mukmin dia akan cop mukmin. Yang mana kafir dia akan cop dengan kafir. Okey. Itu tugas binatang ni. Okey. Yang seterusnya keluarnya asap ataupun dukhan. Okey, dukhan. Asap ini akan meliputi seluruh manusia. Okey, asap ni ada macam-macam orang duk sebut. Ada kata jerebu, ada yang kata berlakunya kebakaran hutan, ada yang kata asap-asap daripada kilang. Wallahu a'lam. Ada yang kata asap daripada bom atom, kan bom atom jatuh dia akan naikkan macam apa nama tu, macam cendawan kan, macam cendawan tu. Jadi ada orang kata itu adalah asap yang dikatakan sebagai tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Okey, seterusnya gempa bumi. Okey, akan berlaku gempa bumi yang besar di timur, di barat dan di semenanjung tanah Arab. Okey, sekarang ni pun dah berlaku gempa bumi, tapi tidak dekat timur, kejap dekat barat. Jadi pada akhir zaman ni nanti akan berlaku banyak gempa bumi. Selama ni semenanjung tanah Arab tak pernah ada gempa bumi pun. Okay, tak pernah ada gempa bumi. Jadi pada akhir zaman nanti akan berlaku gempa bumi di kawasan tanah Arab. Okey, seterusnya kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Kemusnahan alam. Okey, kemusnahan seluruh ciptaan Allah Ta'ala yang terdiri dari langit dan bumi, dan termasuklah semua makhluk yang menghuni langit dan bumi. Okey, maknanya bila musnah yang alam, manusia, jin, malaikat yang ada, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, segala planet-planet, berapa banyak planet yang ada dekat angkasa raya, itu semua akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu kemusnahan ini berlaku dengan tiupan sangkakala pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil. Okay, tiupan yang pertama akan musnah. Okay, semuanya akan mati. Semuanya akan mati dan dimusnahkan. Okay, akan dimusnahkan. Okay, seterusnya kebangkitan semula. Okay, kebangkitan semula, semua makhluk yang mati dihidupkan. Okay, semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula apabila sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil. Okey. Wa nufiqa bis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Okey. Jadi pada sangkakala yang kedua semuanya akan dibangkitkan, akan dihidupkan semula. Ustaz, apa maksud kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah tu? Okey, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tu, maksudnya ada malaikat yang belum ditarik lagi ilmu dia, ditarik nyawa dia. Contohnya malaikat Israfil sendiri lah. Okey, malaikat Israfil. Okey, malaikat Israfil tidak ditarik, tidak dimatikan oleh Allah Taala. Yang lain semua mati dah. Begitu juga dengan malaikat maut, malaikat Israel. Okey, malaikat Israel. Okey. Jadi bila tiupan sangkakala yang pertama, okey, semuanya dimatikan. Okey, semuanya dimatikan kecuali malaikat Israfil dan malaikat Israel dan Allah Ta'ala. Okay, dan Allah Ta'ala. Jadi malaikat Israfil tu, malaikat Israel akan tarik nyawanya. Okay, malaikat Israel akan tarik nyawa malaikat Israfil. Okay. Lepas tu tinggallah malaikat Israel dengan Allah Ta'ala. Tinggal berdua. Tadi bertiga, tinggal berdua pula. Okay, malaikat Israel dengan Allah Ta'ala. Okay, malaikat Israel ni, siapa pula yang tarik nyawa dia? Siapa yang tarik nyawa dia? Dia akan tarik nyawa dia sendiri. Okey, dia akan tarik nyawa dia sendiri. Okey.
Okey, macam mana keadaan akhir zaman nanti ataupun hari kiamat nanti, iaitu Allah Taala akan menggulung langit sebagaimana menggulung lembaran surat catatan. Okey, macam kertas kita gulung macam tu. Okey, macam tu. Sebagaimana kami mulakan wujudnya satu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami, semuanya kami tetap melaksanakan. Okey. Jadi itu bila akhir zaman, bila hari kiamat nanti, dunia ini, alam ini akan digulung oleh Allah Taala sebagaimana kita gulung kertas. Kita tengok video sikit. Baik, tadi malaikat Israel. Okey. Jadi jawapan sangkakala oleh malaikat Israfil, alam akan hancur, semua yang menyawa mati. Seterusnya, jawapan yang kedua, semua makhluk yang bernyawa akan dihidupkan. Okey, akan dihidupkan. Okey. Yang ketujuh, perhimpunan di padang mahsyar. Di mahsyar nanti manusia akan dihidupkan semula dan dihimpunkan. Okey, tempat perhimpunan semua makhluk. Okey, ini hadis ayat Quran ataupun dalil naqlinya, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Pada bumi yang terbelah untuk mereka segera keluar daripadanya, perbuatan menghimpunkan mereka daripada mahsyar itu mudah bagi kami untuk melaksanakannya. Okey. Dan hadis daripada Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a kakursati naqi. Okey, iaitu manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat di kawasan yang amat putih, seperti putihnya sekeping roti. Okey. Okey, yang ke-8 hisab, iaitu perhitungan Allah Ta'ala terhadap amalan manusia dalam perbicaraan di mahsyar. Okay, bukan manusia sahaja, termasuklah dengan yang ada yang Muslim dan ada yang kafir. Okay? Yang Muslim akan masuk surga, yang kafir akan jadi bahan api di neraka. Okay. Okay, kalau kita punya buku catatan amalan daripada sebelah kanan,
maka insyaAllah kita akan masuk syurga. Kalau datangnya buku catatan kita itu dari sebelah kiri, maka pandang sendirilah mana kita punya penghabisan dia ataupun kita diletakkan di neraka Allah Alam. Okay. Okey, yang seterusnya mizan, iaitu mizan ni penimbangan amalan yang disediakan oleh Allah Taala untuk timbang amalan baik dan buruk. Setelah amalan manusia ditimbang dengan mizan dan manusia akan menerima balasannya, sama ada syurga atau neraka. Kalau kita punya mizan ataupun timbangan tu berat dosa yang lebih berat, maka akan masuk ke neraka. Kalau timbangan pahala kita lebih berat, maka insya-Allah kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau amalan kita yang berat sebelah amalan yang baik yang berat, maka dia akan senang lenang, iaitu masuk syurga. Okay. Kalau ringannya amalan yang baik, maka kita akan ke neraka hawiyah. Okay, ada nak tanya? Cakap ni. Tak ada. Okay, yang ke-10, titian sirat. Okay, titian sirat, iaitu titian yang melintasi antara neraka menuju ke syurga. Okey, jadi dekat titian sirat ni macam-macam. Ada yang melalui titian sirat seperti kilat. Dia melintasi titian sirat tu macam kilat, laju. Itu maknanya amalan dia banyak yang baguslah, banyak yang baik-baik dan pahala dia banyak, dan di dunia dia tidak boleh kurang melakukan dosa, maka dia punya laluan dia mudah untuk ke syurga. Ada yang berjalan, ada yang berangkat, ada yang mengesot dekat titian sirat nanti. Itu semua berdasarkan amalan kita di dunia. Kalau amalan kita terlalu baik, maka kita akan macam kilat melintasi titian sirat. Kalau kita amalan baik banyak daripada yang buruk, tapi tak adalah sebanyak mana. Boleh lepas-lepas ya kan, masuk ke syurga. Itu mungkin kita melalui titian sirat tu mengesot-ngesot, ataupun merangkak. Tapi kalau orang yang buat banyak dosa yang lagi berat daripada pahala, dia tak sempat lalu, dah terjunam ke dalam neraka Allah Taala. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditentang sirat di antara dua belah tebing neraka Jahannam, maka aku orang pertama bersama dengan umatku untuk menyeberanginya. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang golongan yang pertama akan melintasi titian sirat. Okey, titian sirat. Okey, dan satu lagi hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jisra adaqu minas sya'rati wa haddu minas sayfi. Okey, apa maksud dia? Titian sirat tu lebih halus daripada rambut. Okey, kita tengok rambut tu dah halus dah. Titian sirat ni lagi halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Mata pedang dah tajam dah, lagi tajam daripada mata pedang. Tak tahulah macam mana dia punya macam mana keadaannya dia hari akhirat nanti. Okey. Dan syurga dan neraka. Okey, syurga dan neraka destinasi yang terakhir untuk manusia. Okey, selepas menjalani pembicaraan ataupun perhitungan di padang mahsyar. Okey.
Dan pengertian neraka, tempat yang penuh dengan azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir dan orang yang melanggar perintah Allah. Okey. Itu neraka. Dan syurga dah tentulah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Okey. Persoalan. Okey. Orang ni dia Muslim, Islam, dia mengucap syahadah, dia mengucap syahadah. Okey. Dan dia ada sedikit iman di dalam hati dia. Tetapi hidupnya penuh dengan buat dosa. Tinggalkan semayang, tinggalkan puasa, tinggalkan zakat, lepas tu buat pula benda-benda yang haram, buat zina, minum arak, main judi. Okay. Jadi orang macam ni adakah kemungkinan dia akan masuk ke syurga? Siapa boleh jawab? Hello? Ada. Kenapa dia boleh masuk ke syurga? Sebab dia masih lagi ada iman, dia percaya kepada Allah. Okey, sebab dia masih ada lagi iman. Okey, dia masih ada lagi iman. Masih lagi percaya pada Allah Ta'ala. Jadi pada hari akhirat nanti, dia akan dimasukkan ke neraka disebabkan amalan dia yang buruk yang banyak kan. Dia akan celup dulu dalam neraka untuk tempoh tertentu. Kalau Allah Ta'ala kata dia perlu duduk dalam neraka, diseksa dalam neraka selama 10 tahun, maka 10 tahunlah dia duduk dalam neraka. Selepas habis 10 tahun, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kalau buat dosa. Buat dosa. Tapi ada satu dosa yang selama-lamanya tidak akan masuk ke syurga, iaitu dosa syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala. Buat dosa sihir, mengamalkan sihir. Itu perbuatan tersebut tidak akan membuatkan dia masuk ke syurga selama-lamanya. Dia tak akan masuk syurga. Dia akan kekal di dalam neraka. Kalau orang yang kafir, orang yang tak beriman, itu of course lah dia akan kekal di dalam neraka Jahannam. Okey, ni dari syurga. Ya. Kalau orang yang buat syirik itu Ustaz, kalau dia bertaubat pun tak diterima ke Ustaz? Macam mana? Kalau orang yang buat syirik itu dia bertaubat pun tak diterima Kalau buat syirik ni, kalau dia bertaubat bersungguh-sungguh, tak tahu kalau ikutkan dosa syirik tidak diampunkan. Dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ikutkan. Tapi kalau dia betul-betul nak bertaubat itu, dan penerimaan taubatnya oleh Allah Ta'ala, itu kita wallahu a'lam. Wallahu a'lam, itu kerja Allah Ta'ala. Sama ada nak menerima taubatnya ataupun tidak. Sama ada nak menerima taubat atau tidak. Kalau ikutkan, dosa syirik ni memang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ni dalil neraka pula ikas. Yang pertama sekali dalil syurga. Dalil syurga. Orang yang masuk syurga ni orang yang beriman, yang beramal soleh, yang masuk syurga akan kekal selama-lamanya. Di dalam syurga. Yang kedua tu dalil neraka. Sama juga. Iaitu orang yang kafir. Orang yang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka ni akan kekal di dalam neraka. Berbeza dengan orang yang mukmin. Mukmin kalau dia fasik, masuk fasik ni dia banyak melakukan dosa. Dosanya lagi banyak daripada pahala. Dia beriman, dia Muslim, tapi dia banyak melakukan dosa ni, digelarkan sebagai fasik, iaitu orang yang banyak melakukan dosa. Dia akan dicelup dulu, masuk neraka dulu. Untuk tempoh tertentu dan seterusnya dia benar akan masuk ke dalam syurga. Nama-nama Firdaus ni semua korang boleh baca. Nama-nama syurga, nama-nama neraka korang boleh baca. Jadi kalau kita beriman dengan hari kiamat ni, kita akan rasa gerun untuk melakukan maksiat. Kita tak tahu bila kita akan mati. Tanda kiamat
tanda hari akhirat yang paling kecil, yang kecil adalah kematian itu sendiri. Kematian itu adalah tanda kecil. Okay? Jadi kalau kita tak tahu bila kita akan dimatikan, kita akan sentiasa melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Okay? Segera bertaubat. Kalau kita buat dosa, kita kena sentiasa segera bertaubat. Okay? Dari segi ibadat, kita akan bermotivasi untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Okay? Kita ni hidup untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Okay? Dan ibadat tu tak bukan ibadat khusus saja. Ibadat umum pun ada. Kita belajar tu pun adalah ibadat. Kita membaca pun adalah ibadat. Kita menelaah pelajaran tu adalah ibadat. Kita bertani adalah ibadat. Kita bekerja adalah ibadat. Okey? Dengan yang pentingnya kita ikhlas kepada Allah Ta'ala dan mematuhi syariat Allah Ta'ala dalam semua bidang kehidupan. Okey, akhlak, sungguh-sungguh melakukan kebaikan, bersifat amanah dan sanggup berkorban masa, harta dan jiwa supaya kita dapat menerima asuran amalan dari tangan kanan. Okey. Selamat. Saya ada apa-apa nak tanya? Ustaz rasa kan Ya. Kalau ramai orang yang dekat dalam minit ni kan, tak rasa ramai yang masuk syurga ke ramai yang masuk neraka? Ramai dah apa dalam Google Meet ni? Bukan. Yang semua orang yang dalam 7 bilion kat bumi ni sekarang ni. Kan bila bukan dalam Google Meet ni. Mana yang saya nak kata tak tahu nak kata lah Amy. Sebab yalah, mungkin kita boleh katakan lah, kita boleh katakan separuh lah kot. Okay, separuh daripada penduduk dunia sekarang yang insyaAllah akan masuk syurga kan. Wallahualam. Okay. Mungkin kita boleh katakan macam tu lah. Okay, kita boleh katakan macam tu. Okay. Dari segi hakikatnya wallahualam lah. Itu pula itu pada Allah Ta'ala punya perhitungan. Allah Ta'ala punya perhitungan. Okay. Sebenarnya kita pun sendiri tak tahu kan. Kita ni penghabisan kita macam mana. Kita ni mati dalam husnul khatimah ke ataupun kita mati dalam su'ul khatimah. Husnul khatimah mati dalam keadaan baik. Su'ul khatimah mati dalam keadaan buruk. Kalau mati dalam keadaan baik ni husnul khatimah, kadang orang tu baru je masuk Islam kan. Kadang tak sempat lagi, tak sempat dia nak menunaikan solat, tak sempat belajar sembahyang, tak sempat belajar Quran pun, tak sempat nak menunaikan puasa, beri zakat, tak sempat. Tiba-tiba Allah Ta'ala dah matikan dia dah. Tu dia mati dalam husnul khatimah. Dia baru masuk Islam, lepas Allah Ta'ala matikan dia. Husnul khatimah tu walaupun dia tak sempat nak beribadat macam mana pun. Kadang-kadang ada setengah orang tu hidup ni lama, panjang umur dia. Okey. Kebanyakan umurnya dibuat benda-benda yang baik lah kan. Buat benda-benda baik. Bila nak mati tiba-tiba dia melakukan sihir ataupun dia melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Itu dah jatuh kepada su'ul khatimah, penghabisan yang buruk. Jadi kita ni tak tahu kan. Cuma kita selalulah kenalah berdoa supaya kita mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam penghabisan dengan penghabisan yang baik. Okey, dan janganlah matikan aku dalam penghabisan yang buruk. Amin. Itu je. Jadi itu. Jadi kita tak tahu dalam manusia ramai ni ada yang kafir kan, ramai yang kafir apa semua yang tak beriman. Kita tak tahu bila dia nak mati tu macam mana. Sama ada tiba-tiba dia nak mati tu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Of course dia masuk juga. Walaupun dia tak sempat nak melakukan ibadat kepada Allah Taala. Tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak puasa, tak sempat nak keluarkan zakat.
tapi dia mati dalam husnul khatimah. Okey. Ya Aidin, ada nak tanya Aidin? Ada. Okey. Kalau tak ada lagi, saya rasa cukup untuk setakat ni. Saya pun nak pergi sekolah, lepas ni ada hal sikit. Macam biasa ada tugasan-tugasan yang telah saya sediakan. Sebenarnya yang disediakan Ustazah Latifah. Jadi saya follow saja apa yang Ustazah Latifah sediakan. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa ke, boleh terus boleh terus tanya pada saya lah kalau tak ada apa-apa nak faham. Okey, tugasannya macam biasa. Okey, ada kalau tak apa-apa faham lagi apa yang saya terangkan, boleh tengok video daripada YouTube. Lepas tu jawab kuis. Okey, kuis tu dapatkan markahnya berapa. Okey, berapa markah yang kamu dapat untuk sebagai pentaksiran ataupun pentaksiran dalam kelas kita lah. Pentaksiran dalam kelas kita dan boleh dijadikan sebagai punca kehadiran kamu dalam kelas. Okey. Dan sila isi borang kehadiran Google Form yang saya sediakan sebagai tanda kehadiran kamu, untuk kelas pada hari ini. Okey, jadi saya rasa itu saja. Apa yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Walaupun hakikatnya kedudukannya datang daripada Allah Ta'ala dua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama.